Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar. Oke, hari ini kita sambung kita punya PDPR Geografi untuk kamu tingkatan 1 daripada sambungan minggu lepas. Nah, kita belajar minggu lepas dalam bab 5 bumi kan. Oke, hari ini kita sambung pembelajaran kita. Oke, minggu lepas kita sudah belajar subtopik 5.3 yaitu benua, lautan, laut utama dan selat kan. Oke, minggu lepas kita sudah tahu berapa buah benua di dunia, ada berapa laut utama, ada berapa lautan dan juga selat penting. Oke, jadi hari ini kita sambung topik kita dengan macam biasalah, cikgu mau kamu perhati gambar apa yang cikgu tunjuk di sini. Ada 2 gambar. Yang pertama gambar macam bangunan runtuh kan. Kamu nampak ada pasukan penyelamat, macam rumah kena roboh. Gambar kedua kamu nampak gunung berapi. Kedua-dua gambar yang cikgu tunjuk nih ada kaitan, ada kaitan dekat betul dengan tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini adalah masuk kepada topik kesan pergerakan gerak bumi. Sebelum ini kita sudah belajar sistem fisikal bumi, kita sudah belajar struktur bumi, kita sudah belajar benua-benua, lautan, laut, dan selat yang ada di bumi kan. Jadi, apa yang kita belajar hari ini adalah berkait dengan tajuk yang kita sudah belajar pada minggu-minggu lepas. Jadi, objektif pembelajaran kita yaitu apa yang cikgu mau kamu dapat capai daripada topik kita hari ini, yaitu kamu dapat membincangkan kesan pergerakan bumi. Maksudnya apa jenis-jenis kesan pergerakan gerak bumi itu kamu dapat paham lah. Kita mulakan kita punya topik. Mula-mula sekali, bumi. Permukaan bumi terdiri daripada lapisan gerak bumi yang dikenali sebagai plate. Sebelum ini kita sudah belajarkan apa struktur bumi itu. Di sini dibagi tahu permukaan bumi ini terdiri daripada lapisan kerak bumi. Ini lapisan kerak bumi yang paling luar sekali. Ini lapisan kerak bumi mempunyai lapisan yang dikenali sebagai plate. Plate. Sebelum ini cikgu sudah tunjuk juga kan apa plate. Ini plate. Plate tersebut terbahagi kepada 2, yaitu plate daratan dan plate lautan. Sebelum ini cikgu sudah pernah tunjuk gambar nih. Plate daratan adalah di kawasan darat. Plate lautan pula adalah di kawasan dasar laut, di kawasan laut lah. Lapisan plate bumi berada di atas lapisan mantel. Ini mantel kan? Lapisan plate bumi adalah yang di atas mantel. Tidak kisahlah dia lapisan plate daratan ataupun lapisan plate lautan. Dua-dua dipanggil plate. Pengaruh arus perolakan di lapisan mantel menyebabkan plate bumi bergerak. Di sini ada arus perolakan yang sentiasa berputar-putar. Yang sentiasa bergerak-gerak lah. Dia menyebabkan plate-plate yang di atas nih bergerak. Dia boleh bergerak ke kiri dan dia boleh bergerak ke kanan. Disebabkan ada arus perolakan di dalam mantel. Boleh paham Nanti kalau ada apa-apa kamu tidak paham di video cikgu ini, kamu boleh tanya di dalam grup lah. Boleh chat cikgu nanti. Pergerakan gerak bumi atau plate melibatkan proses pertembungan dan pencapahan. Pertembungan dan pencapahan. Di sini cikgu bagi contoh. Ada 2 plate kan tadi.
satu plate dan satu plate. Bila plate ini berjumpa dengan plate yang satu, dia dipanggil pertembungan. Nah, maksudnya dorang bertembung. Boleh paham kan? Bertembung. Oke, lepas itu bila plate satu pula dia bergerak bertentang dengan plate yang ini. Maksudnya plate ini pergi kanan, yang ini pula pergi kiri. Maksudnya pencapahan. Maksudnya dorang berpisah. Pencapahan ini maksudnya dorang berpisah. Yang ini N lah, salah nih. Pencapahan. Jadi pergerakan plate ini ada dua. Bertembungan maksudnya dorang bertemu, berjumpa. Dan juga berpisah, yaitu pencapahan. Oke, proses ini seterusnya menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan muka bumi. Oke, maksudnya proses-proses yang cikgu sebut dua nih, pertembungan dan pencapahan nih, menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan muka bumi. Oke, boleh paham di situ? Oke, kita masuk kepada kesan pergerakan gerak bumi yang pertama. Oke. Kesan yang pertama adalah hanyutan benua. Oke. Kamu boleh paham kan perkataan hanyutan maksudnya hanyut. Kamu pernah dengar kan hanyut di bawah laut? Maksudnya hanyutlah, terbawa, dibawa. Oke. Pencapahan atau pemisahan plate menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Oke, boleh paham? Maksudnya di sini yang ini bumi 200 juta tahun dahulu. Kamu nampak kan di sini benua-benua yang kita sudah belajar sebelum ini masih bergabung. Dia macam puzzle. Kamu nampak di sinilah. Di sini ada benua Amerika Utara, ada Amerika Selatan, ada benua Afrika, ada Eropa di sini, benua Asia, Australia. Di sini masih masih sama-sama satu daratan lah. Oke, kemudian beberapa juta kemudian, 135 juta tahun, dia berpisah, perlahan-perlahan berpisah. Kemudian sekarang, yang jauh macam sekarang lah, yang macam kita belajar minggu lepas, benua semua berjauh, dan semua ini disebabkan oleh pencapahan yang berlaku. Maksudnya plate lautan dia berpisah, bertolak-tolak. Plate daratan bertolak-tolak. Arus perolakan di dalam mantel tadi menyebabkan plate daratan ini bergerak. Begitulah. Oleh itu kemungkinan kedudukan benua pada masa sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Maksudnya pergerakan di dalam kerak bumi, plate tadi menyebabkan benua hanyut. Macam yang berlaku sekarang. Dikenali sebagai hanyutan benua. Oke. Boleh paham ya untuk kesan yang pertama. Oke, seterusnya untuk kesan yang kedua, gunung lipat. Maksudnya pergerakan di dalam kerak bumi ini menyebabkan berlakunya gunung lipat. Oke. Pergerakan dan pertembungan plate bumi akan menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat. Oke. Pergerakan itu berlaku apabila terdapat daya mampatan pada kerak bumi. Oke. Macam kamu nampak di sini. Dia mula-mula permukaan bumi ini maksudnya bermula lurus. Dia macam beginilah, melintang. Dia macam begini. Lepas itu terdapat daya mampatan pada kerak bumi. Maksudnya di dalam bumi itu yang arus perolakan cikgu bagi tahu tadi itu dia mampatkan. Maksudnya itu dia tolak lah. Kalau macam ayat kita dijepet dia kan dihimpit oleh dua plate. Maksudnya ada satu plate di sini, ada satu plate di sini. Jadi dia di tengah-tengah terhimpit dia. Jadi berlipat-lipat. Bila berlipat-lipat dia dipanggil sebagai banjaran gunung lipat. Bila dia berlipat-lipat ditolak dia jadi banjaran gunung lipat. Macam yang kamu nampak di sinilah. Oke, cikgu jelaskan dari
video. Proses kejadian gunung lipat. Oke, gimana jadinya gunung lipat nih? Terbentuknya apabila ada daya mampatan. Nah, daya mampatan ditolak, dimampat oleh kerak bumi. Kerak bumi yang tadi bergerak menolak tolakan ataupun himpitan dari arah yang bertentangan. Tolakan dan himpitan dari arah yang bertentangan tadi menyebabkan kerak bumi mengalami tekanan. Nah, dia ditekan, kanan menekan, kiri pun menekan, menyebabkan lapisan tadi termampat. Yang di tengah berlapis-lapis ini dipanggil termampat. Bila sudah termampat, terbentuklah banjaran gunung lipat. Macam kamu nampak dalam video ini. Bila ditolak, dia jadi berlapis-lapis naik, jadi banjaran gunung lipat. Banjaran gunung lipat. Di sini cikgu ada sertakan contoh. Kamu nampak contoh gunung lipat ada di Kundasang, Sabah, Malaysia. Siapa yang pernah bercuti-cuti pergi Kundasang tuh tahulah. Kamu nampak macam ada gunung-gunung, bukit bukau di sana tuh kan berlipat-lipat. Itu adalah kesan daripada kejadian yang cikgu terangkan tadi. Boleh paham? Kalau kamu tidak paham, bolehlah tanya cikgu nanti. Dan jangan lupa sambil cikgu terangkan, sambil kamu tulis. Tidak perlu lalu pula lukis video, lukis gambar nih. Tulis contoh-contoh, isi-isi yang penting lah. Macam cikgu biasa suruh kamu salin. Seterusnya, kesan yang seterusnya adalah Gunung Bongkah. Gunung Bongkah. Ini sepatutnya nomor 3 nih. Kan kita sudah belajar 2 tadi, ini sepatutnya nomor 3. Kesan pergerakan kerak bumi yang seterusnya adalah Gunung Bongkah. Gunung Bongkah terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut gelinciran atau sesaran. Maksudnya di sini Gunung Bongkah nih, yang ini dia terbentuk apabila daya tegangan, yang tadi gunung lipat daya mampatan kan, daya mampatan menghimpit. Yang ini daya tegangan, maksudnya permukaan bumi itu ditegangkan. Dia macam ditarik. Satu menarik ke kanan, satu menarik ke kiri. Bila terlampau tegang, ditarik sebelah menyebelah, dia menyebabkan ini. Sudah ditarik ini, sudah ditarik kanan, lepas itu ditarik kiri, menyebabkan yang di tengah boleh jatuh. Bila jatuh, dia dipanggil sebagai lurah gelinciran. Yang jatuh ini sebagai lurah gelinciran. Proses gelinciran biasanya berlaku di sempadan plate bumi, di daratan atau di lautan, akibat pengaruh daya tegangan atau mampatan. Bila sudah ditarik, terjatuh. Yang sempadan ini, sempadan yang dia jatuh ini, yang ini, yang tinggi ini dipanggil sebagai Gunung Bongkah. Maksudnya terjadinya Gunung Bongkah ini disebabkan sebelahnya jatuh akibat daya tegangan. Boleh paham kan? Cikgu coba jelaskan dari video lah. Proses kejadian Gunung Bongkah. Sini kita tengok. Pergerakan dalam kerak bumi ini, pergerakan kerak bumi menyebabkan kerak bumi ini retak. Retak bila ditarik sini, menyebabkan dia retak. Dia mempunyai retak di tengah lah. Macam cikgu sudah cakap tadi. Dia retak atau dia gelincir, tergelincir jatuh. Atau sesaran lah, dia sesar.
dia tersesar dari tempat asalnya. Sebab kita sudah nampak tadi kan, ditarik sebelah ini, bila daya tegangan menarik permukaan bumi, menyebabkan yang tengah jatuh ke bawah. Oke, jatuh ke bawah. Oke, bila jatuh ke bawah, menyebabkan lurah gelinciran terbentuk. Oke, terbentuk daripada batuan yang jatuh tadi. Oke, batuan itu terpisah menyebabkan lurah gelinciran. Oke. Pas itu bahagian yang curam nih, turun ke bawah nih tinggi, akan menjadi gunung bongkah. Dia macam bongkah-bongkah lah. Macam empat segi, dia macam bentuk besar-besar begini. Macam kamu nampak di dalam video. Ini adalah gunung bongkah. Oke, sebagai contoh yang cikgu tunjuk di sini, gunung bongkah di Taman Negara Yosemite, California, Amerika Syarikat. Oke, ada di Amerika Syarikat lah, di benua Amerika Utara. Nah, ini gunung bongkah. Dia hampir samalah dengan sini, kamu nampak. Nah, maksudnya di depannya nih sudah jatuh lah, menjadi lurah gelinciran. Oke, boleh paham ha? Oke, kesan yang seterusnya adalah gempa bumi. Oke, kita sudah belajar tadi ada kesan pertama hanyutan benua, kesan kedua gunung lipat, kesan ketiga gunung bongkah. Oke, ini sebenarnya kesan keempat. Coba silaplah di sini. Kesan keempat yaitu gempa bumi. Oke. Gempa bumi berlaku apabila wujud daya tekanan. Oke, menampakkan daya tekanan akibat pertembungan antara plate lah. Proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plate. Oke. Kejadian gempa bumi di dasar laut berpotensi mengakibatkan tsunami. Oke, kita tahu semuanya tahu apa tuh tsunami kan? Tsunami ini macam ombak besar daripada tengah laut yang melanda kita ke daratan lah. Oke, cikgu jelaskan. Oke. Maksudnya bila plate di sini bertembung, boleh jelaskan, bila plate di sini bertembung di dasar laut menyebabkan gegaran di dasar laut. Gegaran tuh bila menghasilkan gegaran di dasar laut, dia akan menolak air di atas untuk bergerak ke daratan. Oke, coba tunjuk ya. Oke. Kejadian gempa bumi dan tsunami di sini. Oke. Ini berlaku. Oke. Di sini adalah zona gempa bumi. Oke. Boleh nampak dalam video ini. Oke. Berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plate. Maksudnya sini plate, pasti sini lagi plate. Kedua-dua plate ini bertembung. Bila bertembung menyebabkan himpitan di tengah sini. Bila berlaku himpitan yang kuat akibat dua plate ini berjumpa, menyebabkan gegaran. Di sini akan berlaku gegaran. Kamu boleh nampak dia akan berlaku gegaran. Bila berlaku gegaran dikenali sebagai gempa bumi lah. Berlaku gempa bumi di sini. Oke, bila ditolak, berlaku gempa bumi. Bila gempa bumi, plate tadi tertolak, menyebabkan berpotensi menghasilkan tsunami. Dengan itu berlaku tsunami ke daratan. Maksudnya di sini, proses berlaku gempa bumi di sini akibat pertembungan dua plate menyebabkan gegaran yang menghasilkan daya untuk menolak air laut, menyebabkan tsunami. Oke, boleh paham? Nanti kalau ada yang kamu tidak paham, macam biasalah, boleh tanya cikgu di grup atau chat cikgu lah.
Oke, seterusnya. Oke, ini contoh kejadian gempa bumi dan tsunami. Oke, salah satu kejadian gempa bumi dan tsunami adalah di Aceh, Indonesia pada tahun 2004. Oke, pada tahun 2004 pernah jadi gempa bumi dan tsunami di Aceh, Indonesia. Aceh, Indonesia itu adalah di sini. Dia bagian dekat sini, Sumatera, Indonesia. Aceh adalah di sini Aceh. Oke, gempa bumi berlaku di sini, lautan bersebelahan dengan Aceh. Kamu boleh nampak ini. Oke, berlaku gempa bumi di dasar laut berdekatan dengan Aceh. Oke, menyebabkan Aceh kena. Bila kena, inilah jadi. Semua bangunan rusak, roboh-roboh, harta benda, kehilangan nyawa. Ini adalah contoh kejadian bagi gempa bumi dan tsunami. Oke, boleh ingat? Oke, seterusnya, kesan pergerakan kerak bumi yang terakhir yaitu gunung berapi. Oke, gunung berapi merupakan kesan daripada pergerakan kerak bumi. Oke, kenapa? Gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plate yang mewujudkan zon benam. Oke, boleh nampak sini zon benam. Oke, bila dua plate bertembung, nampak sini plate bertembung dengan plate sini, bila berlanggar menyebabkan satu plate jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah bertemu dengan lapisan mantel. Ini kan mantel. Satu plate yang berjumpa dengan plate satu tadi, dia akan jatuh. Satu plate akan jatuh bertemu dengan lapisan mantel ini, lapisan yang di bawah sekali. Proses tersebut akan membentuk magma dan lava. Maksudnya bila jatuh, di lapisan mantel ini ada magma kan? Magma ini akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas berkumpul di kawasan sini. Bila keluar, dia dikenali sebagai lava. Plate yang terangkat pula, tadi satu plate jatuh kan? Satu plate yang terangkat pula nih akan membentuk gunung dan rekahan. Dia akan berlapis-lapis sampai dia tinggi. Dia akan membentuk gunung. Oke. Cecair magma akan keluar memenuhi rekahan yang tadi. Seterusnya keluar. Dengan itu terbentuknya gunung berapi. Oke. Boleh paham jelas? Cikgu tunjukkan kamu video supaya kamu boleh nampak. Oke. Gunung berapi ini terhasil, macam contoh saya terhasil apabila dua plate bertembung. Satu plate nih akan terangkat. Nampak? Satu plate akan terangkat ke atas. Satu plate akan terangkat sebab pertembungannya berterusan. Bergerak. Ini pun sama, bergerak. Sampailah dia berlapis-lapis. Berlapis-lapis selama beribu-ribu tahun lah. Bila berterusan, dia akan membentuk zon benam. Macam cikgu cakap tadi, satu plate akan menjunam ke bawah. Satu plate akan jatuh lah. Satu plate akan jatuh dan bertemu dengan lapisan mantel. Satu plate akan turun ke bawah, menjunam jatuh ke lapisan mantel. Bila jatuh ke lapisan mantel, menyebabkan pengaliran magma berlaku. Pengaliran magma dari lapisan mantel ini akan berlaku melalui rekahan-rekahan lapisan yang terbentuk tadi. Bila magma mengalir,
masa di sini dikenali sebagai magma. Bila dia meletus keluar daripada gunung, dia dikenali sebagai lava. Nah, boleh jelaskan? Jadi maksudnya di sini, gunung berapi terbentuk bila plate lautan bertemu dengan plate daratan dan satu jatuh ke bawah, menyebabkan magma naik. Nah, magma tuh menerusi laluan rekahan lapisan plate daratan yang berlapis-lapis tadi keluar. Nah, magma tuh keluar sebagai lava. Oke, itu terbentuklah gunung berapi. Nah, boleh paham kan? Cikgu coba jelaskan ulang-ulang supaya kamu boleh paham lah. Tapi kalau kamu masih tidak paham, kamu boleh tengok videonya ulang-ulang ataupun boleh tanya cikgu lah. Oke? Oke. Sebagai contoh bagi gunung berapi, terdapat gunung berapi yang dikenal sebagai gunung berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia. Dekat kawasan Indonesia yang pernah meletus pada tahun 2018. Terdapatlah satu gunung berapi di Indonesia ini, terletak di Selat Sunda, Indonesia, pernah meletup ya pada tahun 2018. Ini contohnya lah. Cikgu ulang semula macam cikgu sudah cakap tadi, bila plate lautan di bawah bertemu dengan plate daratan, menyebabkan plate lautan ini jatuh ke lapisan mantel, menyebabkan magma keluar, naik ke tengah rekahan, ke tengah lapisan plate daratan yang berlapis-lapis tadi kan, yang terbentuk ke atas, dan keluar meletus sebagai lava. Yang ini merah keluar, kamu nampak macam api-api ini adalah lava. Kenapa dia meletus? Mesti kamu heran, kenapa boleh meletus kan? Sebab tekanan di kawasan mantel tadi, di bawah kerak bumi tadi, menyebabkan dia meletup keluar. Arus perolahan tuh terlepas, dia keluar. Sebab tuh dia macam gini lah. Kamu boleh paham kan? Jadi itu dialah kesan-kesan apabila berlakunya pergerakan di dalam gerak bumi. Maksudnya ada 5 kesan apabila berlakunya pergerakan gerak bumi lah. Yang pertama yaitu hanyutan benua. Kedua, gunung lipat. Ketiga, gunung bongkah. Keempat, gempa bumi, dan kelima adalah pembentukan gunung berapi. Topik kita yaitu 5.4 kesan pergerakan bumi ini sampai di sini aja lah. Jadi kita setakat ini kita sudah habis untuk bab 5, yaitu bab 5 bumi. Jadi sekarang cikgu mau imbas kembali apa yang kita sudah belajar dalam bab 5 nih. Kita sudah belajar sistem bumi kan, yang mana sistem bumi terdiri daripada 4, yaitu atmosfera, hidrosfera, litosfera, dan biosfera. Lepas itu kita sudah belajar topik struktur bumi. Struktur bumi ini terbagi kepada kerak bumi, mantel, dan teras bumi. Teras bumi pula ada 2, teras luar dan teras dalam. Lepas itu yang baru-baru kita belajar minggu lepas adalah benua, lautan, laut utama, dan selat. Yang mana dalam tajuk ini pula kita ada belajar 7 jenis benua, ada 5 lautan, ada 2 laut utama, dan juga 2 selat penting yang perlu kamu tahu. Dan yang terakhir dalam bab 5 kita sudah belajar hari ini yaitu kesan pergerakan gerak bumi. Yaitu pembentukan gunung lipat, pembentukan gunung bongkah, pembentukan gunung berapi, dan juga gempa bumi. Ada lagi satu yaitu hanyutan benua. Jadi yang mana kamu
yang mana topik-topik kamu masih tidak paham atau kamu tidak ingat, kamu boleh tanya cikgu ataupun kamu boleh minta video yang pernah cikgu bagilah. Kalau ada sesiapa yang lupa video cikgu bagi itu ataupun kamu tidak paham, boleh tanya cikgu. Oke, selepas kamu tengok video pengajaran ni, cikgu akan send lah macam biasa. Macam biasa selepas video pengajaran yang kamu tengok, cikgu akan bagi kamu latihan. Cikgu akan bagi kamu soalan pengukuhan berkaitan tajuk yang kita sudah belajar. Oke, boleh paham juga kan? Jadi lepas ni cikgu akan bagi kamu soalan yang kamu buat lah. Jadi semua jawapan soalan tu ada dalam video yang cikgu sudah buat untuk kamu. Jadi apa-apa jawapan kamu boleh cari balik dalam video lah. Kalau ada soalan yang kamu tidak paham ataupun kamu keliru, kamu boleh tanya semula dengan cikgu. Oke? Oke, sekian, terima kasih. Itu kelas kita untuk hari ini. Jumpa lagi pada kelas seterusnya. Assalamualaikum.